Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Harinti Jumatusin. Berita-berita utama malam ini. Program iUsahawan Startup 673 merangsang inovasi serta mencetus kreativiti melalui kemahiran keusahawanan. Kelebihan malam Lailatul Qadar boleh diraih dengan memperbanyakkan amal ibadah. Sebagai salah satu kegiatan keagamaan di samping menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU dan gabungan 9 buah persatuan petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid Suri-Seri Pegawan Raja Pengguna Damit, Kampung Manggis, Madang. Bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Omaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hawa Ugama. 41 peserta khatam terdiri daripada Ahli Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Persatuan bagi Pengurusan Autisme dalam Latihan, Pendidikan dan Sumber Semata Brunei, Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca, Special Olympic Brunei Darussalam SOBD, Persatuan Orang Kurang Upaya Pendengaran OKP, Persatuan Sindrom Down Able, Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan, Persatuan Orang-Orang Berkerusi Roda dan Orang-Orang Cacat Anggota PAPDA dan Learning Ladder Society LLS. Program iUsahawan Startup 673 fasa pertama MOH Edition diungkapkan sebagai inisiatif untuk membangun kapasiti dan kemahiran pegawai-pegawai iReady. Menurut Menteri Kesihatan, program tersebut dijangka dapat merangsang inovasi serta mencetus kreativiti melalui kemahiran keusahawanan. Ia tidak hanya memberikan latihan-latihan untuk memupuk bakat keusahawanan, malahan mendedahkan peserta kepada pelbagai cabaran. Berucap pada majlis penutupan program berkenaan pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata pengetahuan asas yang diperoleh dalam bidang perniagaan akan meningkatkan kebolehpasaran dalam pencarian pekerjaan sama ada di pihak kerajaan, swasta atau bagi yang berminat untuk menceburi bidang perniagaan di masa akan datang. Dapat banyak peluang perniagaan yang boleh dibuat oleh lepasan-lepasan iReady. Sebagai contoh, mereka yang berkemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi mungkin dapat memulakan perniagaan sebagai menyediakan perkhidmatan pembangunan aplikasi, perisian atau penyelenggaraan rangkaian. Dengan pertumbuhan e-dagang, mereka boleh memulakan perniagaan dalam talian seperti kedai atas talian, pasaran atas talian atau perkhidmatan penghantaran. Disertai oleh 60 perantis iReady, program memberi peluang kepada para peserta untuk menjadi lebih kreatif dan meneroka kerja dalam bidang teknologi dan inovasi. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang program. We need to solve the problem statement and where we are combining ideas from different officers, and also we have attended several workshops, also as different types of workshops, and we're combining those ideas into project. We were given workshops to how to tackle the solution the best that it can be. So from there we had design thinking, empathy mapping, so try to better understand what the actual problem is.
Ramadan tahun ini lebih bermakna bagi 15 pelajar Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam apabila mereka diraikan dalam majlis bersungkai dan menerima derma. Majlis anjuran Dr. Murali Rao dan Dr. Sumaya Rao, kumpulan pergigian premier, berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga diselajurkan penyeluruhan sumbangan RM10,000 kepada Pusat Ihsan. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya tengah hari tadi mengadakan majlis sambutan nuzul Al-Quran dan diselajurkan dengan penyampaian derma kepada anak-anak yatim kementerian berkenaan. Diselenggarakan oleh bahagian pendaftaran syarikat-syarikat dan nama-nama perniagaan. Majlis berlangsung di kementerian tersebut. Penyampaian derma kepada 19 orang anak yatim disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis juga diserikan dengan ceramah khas bertajuk Al-Quran Pedomanku disampaikan oleh Awang Farizal bin Ali, penolong kaunselor Jabatan Penjara. Majlis merupakan aktiviti keagamaan tahunan kementerian tersebut di samping menyeratkan lagi hubungan silaturahim di antara para pegawai dan kaki tangannya. 13 anak yatim dan 13 buah keluarga kurang berkemampuan menerima derma dari Henggi Industries Sdn Berhad. Derma disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis diselajurkan dengan penyeluruhan derma kepada Dana Pengeran Muda Mahkota Al-Mutadibilah dan wakaf kepada Masjid Kampung Perpindahan Serasa. Juga hadir Tuan Yang Terutama Dr. Zhao Jianggu, Duta Besar Setiausaha Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini. Acara diselajurkan dengan berbuka puasa bersama anak-anak yatim serta keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan. Sementara itu, 62 anak yatim yang tinggal di kawasan Mukim Lumapas menerima sumbangan derma hasil sedekah para penduduk di kawasan Mukim berkenaan. Majlis penyampaian derma kelolaan Majlis Perundingan Mukim Lumapas diadakan petang tadi di Masjid Kampung Kasat. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Terdahulu diadakan bacaan tahlil dan doa arwah. Turut hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai produk kuih muih dan barangan diketengahkan pada jualan kuih muih raya Belia 2024 di Pusat Belia Bandar Seribu Kawan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kelebihan malam Lailatul Qadar lebih boleh diraih dengan memperbanyakkan amal ibadah sepanjang bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir, justru umat Islam dianjurkan untuk merebut ganjaran pahala besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Pegawai Hawal Masjid Kementerian Hawal Ugama, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang dipenuhi dengan keberkatan dan lebih baik daripada 1000 bulan.
Sebagai umat Islam, peluang tersebut tidak boleh dilepaskan begitu sahaja, bahkan berusaha mempertingkatkan amal ibadah dengan melaksanakan sembahyang-sembahyang sunat, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita mendapatkan peluang mendapat fadilat Lailatul Qadar ini, di antaranya adalah kita mengambil contoh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila masuk sahaja 10 malam terakhir, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mendapatkan fadilat ataupun kelebihan, keutamaan, keistimewaan yang Allah sediakan di dalamnya, terutamanya malam Lailatul Qadar. Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung, Daerah Tutong mengungkayahkan Majlis Khatam Al-Quran bagi kelas bimbingan Muslimah seluruh negara. Hadir Yang Berhormat Dayang Hajah Safiah binti Syekh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara tujuan majlis mendorong para muslimah untuk mengamalkan bacaan Al-Quran sehingga khatam. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Penanjung. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan mengendalikan jualan kuih muih raya Belia 2024. Majlis pelancarannya diadakan pagi tadi di Dewan Riadah Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Pelancarannya disempurnakan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lebih 30 petak disediakan bagi peniaga tempatan menyertai jualan. Jualan dibuka bagi kunjungan ramai sehingga 7 April bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Majlis Perundingan Kampung Merimbun dan Kuala Ungar menganjurkan majlis tahlil dan doa arwah sekampung serta berbuka puasa. Majlis diadakan lewat petang kemarin di Balai Raya Kampung Tasik Merimbun, Daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Juga diadakan penyampaian sumbangan kepada 21 orang yang memerlukan dan 20 anak yatim terdiri daripada penduduk Kampung Merimbun dan Kuala Ungar. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sempena Hari Kaji Cuaca Sedunia 2024, Jabatan Kaji Cuaca Bunda Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mengadakan majlis sembahyang Fardu Zuhur berjemaah membaca surah Yasin, tahlil dan doa selamat. Majlis berlangsung tengah hari tadi di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Berakas. Hadir Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Asbar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Hari Kaji Cuaca Sedunia disambut setiap tahun pada 23 Mac bagi memperingati berkuat kuasanya Konvensyen Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia WMO pada tahun 1950. Negara Brunei Darussalam merupakan negara ahli Badan Saintifik Dunia itu di bawah naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB melalui Pusat Bahasa menganjurkan pertandingan pidato umum bagi pelajar program Sarjana Muda, Perguruan Ugama dan Diploma Tertinggi Perguruan Ugama tahun 3. Diadakan di Kolej Universiti berkenaan, pertandingan disertai oleh 5 peserta. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB. Pertandingan dijuarai oleh Muhammad Nur Fauzan Azizi bin Haji Mazni dari Program Diploma Tertinggi Perguruan Ugama. Diadakan buat julung kali, pertandingan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi serta sebagai wadah untuk mengekspresikan cinta dan dedikasi terhadap agama Islam.
Sebagai sebahagian daripada inisiatif tahunan Jawatan Kuasa Hospital Mesra Ibadah Pantai Jurong Specialist Centre PJSC mengajukan Majlis Khatam Al-Quran. Acara berlangsung petang kemarin di Masjid Az-Zakirin, Merakang. Hadir Dr. Haji Mazrul Adimin, Bina Jawang Besar, Pengarah Eksekutif PJSC. Majlis diselajurkan dengan penyerahan wakaf 100 buah buku Yasin dan 100 buku tahtim oleh PJSC kepada masjid berkenaan. Sementara Gleneagles Jurong Park Medical Centre JPMC menyerahkan wakaf berupa 50 rehal Al-Quran. Bahagian Keagamaan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Balai Ibadat PPNBD dan Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara menganjurkan program Iftar Kasih Ramadan 1445 Hijrah. Majlis yang diisi dengan bergotong royong memasak juadah berbuka diadakan di Balai Ibadat PPNBD. Hadir Skip Awang Haji Junaidi bin Haji Hussein, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Sebanyak 500 beg makanan berupa bubur kacang hijau dimasak dan disediakan untuk diagih-agihkan kepada orang ramai melalui kawasan Kompleks Ibu Pejabat, PPNBD dan masjid-masjid terpilih. Program diungkahkan untuk memperbanyakkan amalan bersedekah di bulan Ramadan. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam mengadakan Majlis Perkampungan Ramadan 1445. Majlis berlangsung di Rumah Kegiatan Ugama Kampung Berbuluh. Antara yang hadir Awang Haji Matasim bin Haji Duraman, Timbalan Yang di-Pertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Pengisian majlis, tadarus Al-Quran dan penyampaian sumbangan kepada saudara-saudara baru. Majlis dianjurkan oleh bahagian Keagamaan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Balai Ibadat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam dan Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara. Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei, Kumpulan Infak Lillahi Ta'ala Brunei dan Sekolah Stella dengan kerjasama Pejabat Unit Dakwah Daerah Temburong lewat petang kemarin menganjurkan program titian amal Ramadan Charity Drive dan program iftar bersama anak-anak yatim dan mualaf di daerah Temburong. Sebanyak 6 buah keluarga terpilih dari daerah tersebut menerima sumbangan berupa makanan keperluan harian. Majlis merupakan acara tahunan Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei dari aktiviti-aktiviti titian amal Ramadan yang diadakan di keempat-empat daerah. Persatuan Siswazah Wanita mengadakan program Santunan Kasih dengan berbuka puasa bersama 100 orang termasuk 30 keluarga yang memerlukan di Balai Ibadat Kampung Sibut, daerah Temburong. Program diisikan dengan bacaan surah Yasin, tahlil dan doa arwah. Program Santunan Kasih bertujuan memupuk sifat pemedulian dan perpaduan dalam masyarakat terutamanya semasa bulan suci Ramadan. 42 orang belia mengikuti program Nur Ramadan 1.0 Belia Mardatila Anjuran Kolej Universiti Program Agama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Belia Imtiaz Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Diadakan selama 3 hari, program berlangsung di Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Kampung Bolkiah A. Program seumpamanya bermatlamat memberikan pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan menghidupkan bulan Ramadan dan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang program tersebut antaranya Qiyamul Lail, solat tarawih berjemaah dan tadarus, ceramah motivasi dan bengkel fardu kifayah. Program ini juga dapat mencabar mental and physical and then boleh merubah hidup.
Dalam mengimarahkan bulan suci Ramadan, KAF Auto Sdn Berhad tidak ketinggalan mengendalikan aktiviti berkebajikan. Petang tadi diadakan majlis penyampaian sedekah kepada 70 ibu tunggal yang terpilih daripada ahli Persatuan Gerakan Ibu Tunggal. Majlis merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat selain menggalakkan semangat untuk membantu mereka yang memerlukan. Berlangsung di KAF Auto Sdn Berhad Perindustrian Beribi, majlis diselajurkan dengan majlis berbuka puasa. Keputusan tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 3 dan 4 angka siri BBG melalui Click and Bid akan diumumkan esok 31 Mac. Menurut siaran akhbar Jabatan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, keputusan akan dimaklumkan melalui laman sesawang www.jpd.gov.bn dan www.nomborku.gov.bn. Semua penenda yang telah mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya akan menerima keputusan tawaran melalui email yang didaftarkan. Penenda yang berjaya adalah dikehendaki untuk mematuhi terma dan syarat pendaftaran kenderaan yang telah ditetapkan. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut hubungi melalui WhatsApp 718-1641 pada waktu pejabat atau email ke info.ltd@jpd.gov.bn atau layari www.jpd.gov.bn dan Instagram @jpd.bn. Separuh jalan di kawasan kilometer 18.5 sehingga 16.7 Haladi Arab Light ditutup sementara. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran medianya memaklumkan penutupan adalah untuk memberi ruang kepada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat melaksanakan kerja-kerja mengawal kebakaran hutan yang berlaku. Orang ramai boleh menggunakan Jalan Lumut Anduki sebagai alternatif jika perlu untuk menuju ke Seria. Sementara itu, separuh jalan di Lebuh Raya Tunku Hala, Rimba juga ditutup sementara bermula esok 31 Mac sehingga 2 April bermula 8 malam hingga 6 pagi. Penutupan disebabkan kerja-kerja melapis semula jalan raya. Para pengguna jalan dinasihat untuk mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.